Untuk soalan isometri, ingat sisi ada 30 darjah dengan sisi sebelah pun 30 darjah. Jadi ada dua satah yang condong. Okey, lepas itu berdasarkan jadi sebelum kamu menjawab soalan mestilah kamu baca soalan terlebih dahulu. Sama ada soalan adalah soalan isometri ataupun soalan oblik. Kamu akan diberi 3 pandangan pada atas, hadapan dan sisi, dan kamu kena lukiskan berdasarkan kehendak soalan. Kamu tengok bahagian yang ada melibatkan segitiga. Kamu perlu tahu kalau atas nampak macam ni, hadapan dan sisi, ini bentuk yang kamu akan dapat. Kalau atas bentuk begini dan hadapan dengan sisi segitiga, kamu akan dapat bentuk macam ini. Kalau tiga-tiga segitiga, kamu akan nampak begini. Lepas itu untuk bahagian yang lengkung, kamu kena menggunakan kaedah kaedah 4 pusat. Cikgu berikan contoh. Contoh yang ini kan. Ingat lagi kotak ni. Yang ini menggunakan kaedah 4 pusat. Sekiranya kamu diberi sisi yang boleh lukis dengan menggunakan jangka lukis. Yang tu sisi yang menggunakan jangka lukis, kamu boleh lukis gunakan kaedah 4 pusat. Kaedah 4 pusat. Sekiranya kamu mempunyai sisi begini pula, kamu kena gunakan kaedah koordinat. Permukaan yang condong. Ini untuk permukaan yang condong. Contohnya ini. Yang ni permukaan yang condong. Tak ada pada satah isometri. Jadi kaedah ini kamu kena gunakan kaedah koordinat. Kaedah inilah lukis layer cake. Itu kaedah yang paling dapat jawapan yang paling tepat. Kemudian soalan oblik pula. Untuk soalan oblik ada 3 jenis. Oblik cavalier, oblik cabinet dengan oblik arm. Apakah perbezaan tiga-tiga lukisan oblik ini? Untuk lukisan oblik cavalier, ketinggian, kamu kena ingat, ketinggian dan kelebaran sentiasa sama dengan rajah. Yang bezanya adalah kedalaman. Maksudnya ukurannya ini. Yang beza adalah kedalaman. Saiz untuk kelebaran dan ketinggian sentiasa sama dengan rajah. Jadi untuk pandangan yang menunjukkan kedalaman, itulah yang ada perbezaan kalau jenis lukisan oblik berlainan. Lukisan oblik cavalier menggunakan ukuran yang penuh, ukuran kedalaman yang penuh. Saiz penuh. Manakala untuk oblik kabinet, jadi kamu kena baca soalan betul-betul. Kalau soalan kabinet, kedalaman ni kamu bahagi 2. Misal kata 80 mm. Jadi kamu kena gunakan 40 mm. Untuk oblik arm pula, sekiranya oblik arm, kedalaman adalah 3/4 kedalaman. 3/4 kedalaman itu untuk oblik arm. Jadi sebelum kamu menjawab soalan ini, pastikan kamu baca soalan betul-betul, sama ada soalan nak kamu melukis soalan oblik cavalier ataupun oblik cabinet ataupun oblik arm. Biasanya untuk soalan oblik, bahagian bulatan adalah berada di hadapan. Dan satu lagi perkara yang penting, kamu kena tengok pandangan sisi ada di mana. Kalau pandangan sisi ada di sebelah kanan, maka rajah kamu condong ke sebelah kanan. Kalau pandangan sisi ada di sebelah kiri, maka rajah kamu akan condong ke sebelah kiri. Jadi kamu mesti tengok pada soalan. Kalau sebelah kanan, jadi condong ke sebelah kanan.
Ini contoh lukisan oblik Cavalier gunakan saiz penuh 70, maksudnya kedalaman adalah 70. Ini pula contoh soalan kabinet. Contohnya soalan kabinet ini kedalaman 70. Jadi kedalaman ini kita gunakan saiz 35 bagi 2. Okey, tapi panjangkan ketinggian masih sama, gunakan ukuran yang sama. Yang beza adalah kedalaman. Okay. Satu lagi adalah oblik arm. Kalau oblik arm 3/4 daripada ukuran yang sebenar. Okay. Seterusnya, soalannya seterusnya, lukisan perspektif. Ini topik tingkatan 5. Perspektif ada dua jenis, satu titik dengan dua titik. Kalau satu titik, lebih senang sebab kamu tengok rajah kaedah memang jauh lebih senang. Kamu akan nampak rajah itu adalah sentuh pada SG. Sentuh pada SG. Okay, dan kamu akan diberi pandangan hadapan, pandangan sisi. Okay, dari titik stesen, kamu lukiskan satu garis ke atas. Dapatkan titik lenyap di atas garis ufuk. Di atas garis ufuk. Lepas itu, okay, jadi ini kamu kena labelkan TL, titik lenyap. Lepas tu kamu kena lukiskan pandangan hadapan di sini. Okay, jadi dari atas ke bawah. Ni semua kena yang kamu unjukkan dan dapatkan rajah pandangan hadapan, lukiskan di sini. Gunakan garisan binaan. Lepas itu setiap bucu kamu sambung ke titik lenyap. Okey, lepas itu nak dapatkan titik persilangan, kamu sambungkan semua bucu di atas dengan titik stesen. Okey, sambungkan semua. Lepas tu garis ini kan mesti sampai SG. Dari SG pusing arah, tukar arah, tegak ke bawah. Jadi titik persilangan merekatkan titik tersebut. Contohnya yang ni. Yang ini kita ke sini. Okay, mana dia? Yang ni depan sekali kan. Jadi kita terus unjukkan ke bawah. Jadi titiknya ada di sini. Contohnya kita nak ambil bucu ni. Okay, bucu ni kita sudah lukiskan di sini kan. Kita sudah lukiskan pandangan hadapan di sini. So dari sini unjukkan ke titik lenyap. Okay. Jadi memang titik itu akan berada di atas garis ini. Dan dari atas kita tengok. Titik yang ni. Ini titik yang ni. Kita sambung ke titik stesen. Kita memang sambung ke titik stesen. Lepas tu lukiskan garis lurus ke bawah. Titik persilangan antara garis lurus ini dengan bucu yang ini merupakan point dia. Okay. Jadi kamu dapatkan titik persilangan. Bolehlah kamu dapatkan gambar raja lukisan perspektif satu titik. Okay. Yang lebih susah sikit tapi masih boleh lagi kamu jawab lah. Adalah lukisan perspektif dua titik. Kalau dua titik maksudnya ada dua titik lenyap. Okay, kamu tengok di sini. Okay. Jadi untuk dapatkan titik lenyap, apakah caranya? Kamu gunakan ini. Okay, kalau dua titik mesti ada sudut. Takkan selari dengan sata SG. Okay. SG. Dia mesti naik sikit. Ada sudut untuk lukisan perspektif. Jadi untuk cari titik lenyap, kamu gunakan sisi ini. Sisi ini kamu gunakan inilah yang paling panjang, letak sini. Lepas tu buatkan garisan selari sampailah titik stesen. Okey, sebelah sini pun sama. Jadi kamu sambungkan titik stesen dengan sata gambar. Lepas tu sebelah sini pun sama, kamu letak macam ni. Okey, jadi sebelah ni kamu tahankan, kamu alihkan ke bawah. Okey, dari titik stesen kamu lukiskan garis sampai bersilang dengan SG. Dari SG pula lukiskan garis tegak ke bawah. Jadi kamu dapatlah titik lenyap. Ada dua titik lenyap, kamu mesti labelkan titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2. Okey. Dan ini dari pandangan hadapan. Okey.
bertentangan dengan TS ini. Dari pandangan hadapan, kamu lukiskan garis. Jadi garis ni kamu sambung ke titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2. Okay. Lepas tu bolehlah kamu tapakkan kotak perspektif. Lepas itu kamu kena unjurkan dari atas nak tapakkan poin setiap titik, kamu kena unjurkan semua ketinggian. Okay. Sambung ke titik lenyap. Dan juga dari atas kamu sambung ke titik station. Setiap poin sambung ke titik station. Okay. Lepas tu lukis garis tegak ke bawah. Kamu boleh dapatkan titik persilangan untuk melukis lukisan perspektif. Okay. Ada keadaan di mana kamu nampak bahagian bawah. Sekiranya garis bumi berada di atas. Pada kebiasaannya garis bumi berada di bawah. Tapi ada juga keadaan di mana garis bumi berada di atas. Kalau garis bumi berada di atas, kamu akan nampak darjah pandangan hadapan dia ada di garis bumi. Darjah pandangan hadapan selalu di atas garis bumi. Okey, jadi seterusnya lukisan pengorakan. Pengorakan ada dua jenis. Lukisan pengorakan dengan menggunakan kaedah selari dengan lukisan pengorakan dengan kaedah jejarian. Untuk selari kita applykan untuk silinder dan juga prisma. Maksudnya darjah ini tak ada puncak. Okey. Ingat selalu labelkan ikut arah jam. Pertama yang kamu perlu buat. Labelkan ikut arah jam. Kalau ada bahagian yang bulat, kamu kena lukiskan 30-60 darjah. Okay. Bagi kawasan yang tak ada bulat tu tak payahlah. Lepas tu care digantikan dengan 1. So ikut arah jam 1, 2, 3, 4 sampailah habis. Okay. Sampai 10. Tapi bila kamu lukiskan dari nombor 1, nanti kena balik kepada nombor 1 semula. Apa yang kamu lukis ini merupakan bahagian dalam. Bahagian dalam. Okay. Bukan bahagian luar. Bukan kamu lihat dari luar. Lihat dari dalam. So, kamu unjurkan ketinggian. Kamu pindahkan semua ni pindahkan. Lepas tu, dari sini kamu unjurkan ketinggian. Bolehlah kamu dapatkan gambar rajah. Okay, kalau kaedah selari memang senang sikit. Yang lebih rumit sikit kaedah jejarian. Kaedah jejarian, kamu ingat kamu perlu dapatkan panjang sebenar. Sekiranya ada panjang sebenar. Contohnya yang ini. Kalau kamu gunakan cangkal lukis, kamu boleh dapatkan panjang sebenar. Jadi kamu turunkan ke bawah. Sambung ke puncak. Yang ada puncak, kita gunakan kaedah jejarian. Kong atau piramid. Kon kan ada puncak. Piramid pun ada puncak. Okey, kon bulat dasarnya bulat. Kalau piramid dasarnya ada segi 4 segi ke. Biasanya 4 segi. Ada juga 5 segi, 8 segi, 6 segi. Okey. So kamu kena dapatkan ni. Kamu unjuk ke atas, turun bawah, dapatkan panjang sebenar. Kamu selarikan dengan menggunakan panjang sebenarnya. Okey, lepas tu ketinggian juga kamu unjurkan. Lepas tu kamu buatkan lengkuk ni. Lepas tu kamu pindahkan semualah. Ikut yang tadi. 1 sampailah balik kepada 1. Kamu lihat bahagian bentangan sebelah dalam. Okey. Kalau, kita lupa ingatkan kalau bahagian bulat ni masih guna garisan binaan. Tak ada gunakan garisan objek Tapi untuk garis ni pula kamu kena gunakan garisan objek. Ni garisan elemen, kita panggil garisan elemen. Garisan elemen gunakan garisan binaan. Okey, jadi untuk rajah ini kamu pindahkan ketinggian. Ada yang kena pindah ke kaki. Lepas tu barulah sambung ke puncak. Barulah kamu dapatkan ketinggian di mana. Okey. Soalan ni
susah, kalau kamu boleh faham, memang boleh jawab dengan cepat. Seterusnya soalan elektrik. Untuk soalan elektrik, ingat kamu perlu lukiskan peralatan. Bukan saja peralatan, lita pun kena ada. Peralatan dengan lita yang betul, barulah kamu dapat markah penuh. Okey, jadi ni suis selalu pusing ke arah kanan. Saiz mesti sederhana, jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Kalau aircon tak ada lita. Kalau kipas siling, di sebelah suis ada alat kawal auto. Lukisan mestilah kemas. Kemudian soalan perpaipan. Pastikan kamu sudah faham macam mana lukis lita perpaipan. Untuk lita perpaipan, sentiasa ingat kamu tengok dari atas. Okey, jadi contohnya yang ini. Kamu lukiskan bulatan di sini. Okey, kalau garis ada di sebelah sini, maksudnya ini yang kamu dapat. Okey, dan jangan ingat sebelahnya kena carikan. Macam ni. Yang ni pun sama. Okey. Kamu lukiskan bulat di sebelah atas. Okey. Bulat di sebelah atas. Jadi mana garisan? Garisan sebelah kanan. Okey. Lepas tu ini yang bawah. Lepas tu kena carikan. Ni. Okey. Garisan yang pendek kat sini. Kat sini macam mana pula? Kamu lukiskan bulatan di atas, garis ada di sini. Maksudnya beginilah. Tapi belakangnya tak ada lagi garis. Cuma di sini. Cuma bulat saja bahagian sini. Okey. Untuk yang ni pula, kalau kamu lukiskan bulat di atas, maksudnya garis ada di atas. So, ini yang kamu nampak. Garis calikan tepi. Okey. Baik. Tak susah. Kalau kamu faham, kamu boleh jawab dengan betul sekali, dah cukup. Okey. Dan ini masuk kalau toilet ni masuk, jangan lupa ada air yang keluar kat sini. Dekat sini ada air yang keluar. Pilih, simbol pilih ingat lagi. Macam ni lah simbol pilih. Okey. Dan ingat yang ni, simbol ni, kunci ni, dalamnya kosong tak ada garisan. Dan ingat, jika nak kamu ingat juga bahawa kalau air panas, gunakan garisan phantom. Panjang, pendek-pendek. Panjang, pendek-pendek. Garisan phantom. Okey, reka bentuk dalaman. Ini reka bentuk dalaman ya. Ini gunakan perspektif satu titik. Dari titik station, garis lurus ke atas, itulah titik lenyap. Titik lenyap kamu sambung ke setiap bucu. Dan setiap ni ketinggian kamu unjurkan ke depan. Contohnya yang ini, katil kamu lukiskan pandangan hadapan di sini. Lepas tu sambung ke titik lenyap. Dari atas kamu sambung ke titik station. Lepas tu lurus ke bawah. Bolehlah kamu dapat titik persilangan untuk melukis peralatan yang kamu nak. Okey, perabot. Ini katil, ini almari. Kamu lukiskan pandangan hadapan di sini. Lepas tu setiap bucu sambung ke titik lenyap. Okey, lepas tu dari atas kamu sambung ke titik station, garis lurus ke bawah, titik persilangan merupakan point setiap titik. Tingkat pun sama. Kadang-kadang tingkat ada di belakang. Kalau tingkat ada di belakang sampai dinding ni, kamu lukiskan garis lurus. Okey, bolehlah kamu dapat ketinggian untuk tingkat. Kalau tingkat berada di dinding sebelah dalam. Okey. Jadi, cikgu rasa inilah ulang kaji ekspres yang cikgu boleh buat dengan anda semua. Cikgu berharap kamu dapat menjawab soalan peperiksaan dengan tenang dan boleh menyiapkan lukisan dengan
cepat, tepat, dan kemas. Semoga kamu berjaya dalam peperiksaan anda.